Jadi kita untuk kita sambung mudzakarah kita tafsir Jalalain. So kita sambung dekat ayat nombor 232 itu ya. السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعضلوهن سكنا فلا تعضلوهن واتسكي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انقضت عدتهن وإذا dan إذا apabila talaqtumun nisaa kamu menceraikan akan perempuan fabalaghna ajalahunna maka mereka sampai akan ajal mereka, bukan mati. Apa maksud kat sini? In qadat iddatuhunna, habis ajal. Tengok ayat ni 232 ni fabalaghna ajalahunna dengan makna in qadat iddatuhunna. In qadat ni maksud dia telah habis. Dia ada perkataan telah selesai oleh iddah mereka. Yang 3 bulan ke 3 kuruk tu dah habis dah. Kita tengok ayat sebelum ni juga. Ayat yang sebelum ni 231 tu kepala ayat dia. Ayat 231 ni wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna, dengan makna qarabna inqida'a iddatihinna, hampir nak habis iddah, hampir nak selesai iddah. Ayat dua-dua sama kan? Ayat yang tadi wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna. Ayat yang ni pun wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna. Super habis-habis ayat tu, dua-dua tu. Walaupun dari segi ayat super habis-habis, tapi dari segi makna dia tak super. Yang tadi itu tu fabalaghna ajalahunna dengan mana nak habis. Tak habis lagi, nak habis sehari ke 2 hari ke, nak habis iddah, boleh rujuk balik. Suami ada hak untuk rujuk balik. Minggu lepas punya perbahasan. Ayat ni pula in qadat iddatuhunna, dah habis dah iddah. Nah, tu. Yang tadi tu idza qarabna, hampir habis iddah. Yang ayat ni in qadat iddatuhunna, dah habis dah. Super, tapi kita Imam Jalalain dia tolong syarahkan lain-lain sebab dia memang lain-lain pun. Bila mana dah habis iddah dah, fala ta'duluhunna, janganlah kamu adal ni berkeras kepala. Janganlah kamu menegah akan perempuan-perempuan tadi itu. Itu ayat ini khitabun lil awliya. Ayat fala ta'duluhunna adalah khitabun lil awliya. Cakap khitab ni ditujukan lil awliya, kepada wali-wali. Batu Pahat ni Permata Batu Pahat banyak wali-wali kan. Itulah khitabun lil awliya, ditujukan kepada wali-wali itu. Itu dah tak ada dah wali? Bukan. Wali kat sini adalah wali kepada perempuan yang kena cerai tadi. Ai tamnu'uhunna, tegah mereka daripada. Kita tengok ayat ni dari satu apa? Dari satu susunan tu, tapi dia tak untuk 2 orang yang berbeza. Tadi tu wa idza talaqtum, apabila kamu cerai. Kamu tadi tu adalah suami. Sambung dia fala ta'duluhun, jangan kamu tegah. Kamu yang nombor 2 ni adalah pak mentua dia. Nampak tak? Jangan kamu cerai tu adalah wali. Wali ni siapa? Wali pak mentua dia. Yang tadi tu wa idza talaqtumun nisa tu apa? Itu adalah menantu. Kalau tak menantu pun datang. Ambil anak orang, habis tu cerai. Apa? Tamna'uhunna min, jangan kamu tegah mereka ayyankihna azwajahunna,
menikahlah mereka akan suami-suami mereka tu. Okay, tengok dekat ayat yankihna tu. Yankihna ni fi'il mudhari' kan, sebab ada ya kat depan tu kan. Dia macam tu lah cara nak kenal fi'il mudhari'. Tapi yankihna ni fi'il mudhari' daripada jamak muannas. Kita pergi yankihu, yankihani, yankihuna, tankihu, tankihani, betul? Yankihna, yaf'ilu, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna. Yankihu, dia menikah. Tak apa. Yankihu tu dia seorang lelaki menikah. Tankihu ni, yankihu, yankihani, yankihuna, tankihu, tankihani, yankihna. Tankihu, dia perempuan menikah. Tankihani, dia dua orang perempuan menikah. Yankihna, dia ramai-ramai perempuan menikah. Tak apa, kita tengok dulu. Apa? Menikah apa? Azwajahunna, akan suami-suami mereka tu. Apa? Al-mutalliqina lahunna, al-mutalliqina lahunna, suami-suami yang mentalak mereka tu. Suami itulah yang talak tu. Itu tengok asbabun nuzul ayat ni apa pula? Asbabun nuzul ayat ni li'anna sababan nuzuliha, kerana sesungguhnya sebab asbabun nuzul ayat ni anna ukhta Ma'qil ibn Yasar, sesungguhnya ukhta, saudara perempuan Ma'qil bin Yasar, saudara perempuan Ma'qil bin Yasar ni talaqaha zawjuha, mentalak akan saudara perempuan tu oleh suami dia. Sambung. Fa'arada ayyuraji'aha, maka maulah oleh suami tadi tu ayyuraji'aha, nak rujuk balik apa saudara perempuan tadi tu. Rujuk dekat sini ni bukan dalam iddah, rujuk kat sini ni kahwin baru. Sebab ayat tadi tu wa idza talaqtumun nisa fa balaghna ajalahunna, dah habis iddah. Ayyuraji'aha ni bukan rujuk yang dalam iddah, tapi rujuk nak kahwin baru sebab dah habis iddah. Famana'aha Ma'qil bin Yasar, maka Ma'qil bin Yasar ni tegah tak bagi. Kama rawahul hakim, kama seperti barang dekat sini adalah hadis, seperti hadis yang riwayat akan hadis tu oleh hakim. Kita sambung balik. Maka apabila seorang suami dia mentalakkan perempuan, kamu wahai wali, kamu jangan tegah perempuan tadi tu dia kahwin balik dengan suami-suami dia yang dulu tu. Tu kita faham rojok kat sini bukan rojok dengan makna rujuk, tapi rojok dengan makna kahwin baru. Ya nak kan saya. Assalamualaikum. Saya ada sama ni. Saya ada dalam kelas. Boleh start lagi lah. Okey kan, terima kasih. Sebab takut rasa tak ada. Dekat mana tu? Saya dekat Masjid Baitul Bayan. Masjid Baitul Bayan. Masjid Al-Ta'i Ismail. Beg duit tertinggal je lah tengah jalan. Saya ada dekat Masjid Al-Ta'i Ismail. Masjid apa ni? Dekat Pesta. Dekat Pesta. Cik boleh tolong naik atas lah. Tingkat 2, tingkat 1. Naik tangga. Jauh tak? Ada jauh satu bawah. Saya duduk mengajar dalam kelas ni. Okey, nanti saya angkat tangan. Okey, Assalamualaikum. Okay, terima kasih ya. Duit jatuh. Tak tahu? Tak tahu, tak tanya. Tadi dia kata dia nak tolong hantar lah tadi. Tak apalah.
dah ada kelas. Lagi kita sambung lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ada rasa kosong. Okey, dia belajar. Dia hantar lah. Kita sambung. Ayang kihna. Nak dekat lepas ayang kihna tadi tu. Okay. Kita khidmat untuk agama Allah Ta'ala guna siapa-siapa untuk khidmat kita insyaAllah. Idza taradau apabila kamu saling meredai. Taradau tu mal saling meredai. Al-azwaju wan nisa, suami dan isteri. Al-azwaj tu suami-suami, nisa tu isteri-isteri. Bainahum bil ma'ruf, apabila mereka saling meredai. Taradau tu bainahum di antara mereka bil ma'ruf, dengan baik. Apa? Syara'an, dari segi syarak. Okay, kita tengok ayat ni. Dia kena ambil hukum sikit dekat ayat ni. Tu buat lambat-lambat tau. Tak larat sama puasa. Bila kamu suami cerai isteri kamu, fabalagna ajalahunna, dah habis haid. Itu sambungan dia. Fala ta'duluhunna, jangan kamu tak bagi. Kamu nombor dua ni adalah wali, ayah itu. Kamu wali, jangan tak bagi. Tak bagi apa? Ayang kihna. Perempuan tadi tu dia nikah balik dengan suami yang cerai dia tadi itu. Bila tu? Idza tarada bainahum bil ma'ruf, apabila dia orang tu dah tarada, saling meredai bil ma'ruf, dengan benda baik. Apa? Syara'an, dari segi syarak. Okay. Kefahaman daripada ayat ini, mula-mula sekali, kalulah kata laki dekat lafaz ma'ruf, bil ma'ruf tu dengan mana? Dengan baik. Kefahaman daripada sini, kalulah kata dia orang ni nak kahwin balik, tapi bukannya dengan lafaz, bukannya dengan ma'ruf. Contoh macam apa? Nak kahwin balik, tapi yang laki tadi tu tak nak bagi mahar sebab dah bayar dah dulu kan. Contohlah kan. Ataupun nak kahwin balik, tapi yang laki tu dah tak sama kufu dah dengan perempuan ni. Dia jatuh miskin ke apa ke, perempuan tu jadi lagi kaya ke, macam mana ke. Pada ketika nombor dua tu, wali ada hak untuk tegah. Sebab apa? Sebab tak ada bil ma'ruf, tak ada baik dekat situ. Apabila seorang suami talak isteri dah habis iddah, wali jangan duk larang isteri, adik dia tu, anak perempuan dia tu untuk kahwin balik dengan suami yang tegah dia tu. Bila suami yang cerai dia tu, bila tu? Kalau mereka dah sama-sama redha dah, bil ma'ruf, dengan baik, pada benda baik. Lepas tu Imam Jalalain kata apa? Syara'an, pada syarak. Jadi apa maksud benda baik pada syarak tu? Benda baik yang diiktibar pada syarak. Contoh kalau kata dia orang nak kahwin balik, tapi suami tu tak nak bagi duit mahal sebab dulu dah bagi dah kan awal-awal tu kan. Jadi pada ketika tu wali ada hak untuk tegak. Sebab apa? Sebab tak ada ma'ruf dekat situ, tak ada baik dekat situ. Ataupun nak kahwin balik, tapi pada ketika tu level dah tak super dah. Suami yang dulu tu dia dah tak kufu dah. Lepas tu yang isteri ni dia dah tinggi daripada kufu. Jadi pada ketika tu wali dia boleh tegak. Kalau apa? Kalau tak sama kufu. Itu sebab tak ada bil ma'ruf. Kalau ada tak boleh tegak. Kalau ada tak boleh tegak. Kalau tak ada boleh tegak. Ini kefahaman ayat pertama dekat ayat ni. Lepas tu kita keluar hukum dekat sini lah. Ini perbahasan masail, tak boleh kita ambil sikit-sikit. Boleh tak menikah tu adakah disyaratkan pakai wali ataupun tidak? Menikah tu kena pakai wali ke tidak? Wali, permata batu pahat tu, wali ya. Ini ramai wali depan ni kan. Kita tengok pendapat pertama di sisi jumhur kita ni, dia kata apa? Kena pakai wali. Mana dalil bagi jumhur yang mengatakan kena pakai wali? Wali adalah syarat sah akad nikah. Wali, saksi, apa dah lagi, lelaki, perempuan, akad. Itu kan cukup 4-5 apa macam tu kan. Tu tengok ayat ni turun dekat siapa? Ayat ini turun dekat masalah Ma'qil bin Yasar yang adik perempuan dia kena cerai. Lepas tu adik perempuan dia tu
nak balik sama-sama cinta dekat yang laki dulu tu, yang laki dulu pun nak lagi, tapi nak macam mana dah terlepas mulut. Tapi pada ketika tu Ma'qil dia tak nak bagi kahwin balik. Lepas tu ayat ni turun kata apa? Kamu wahai wali jangan tak bagi. Jangan tak bagi ni tunjukkan apa? Tunjuk kata wajibnya ada wali. Kalaulah kata tak ada wajib ada wali, ayat ni tak payah turun lah. Lepas tu adik dia dengan laki tu hilang nikah sendiri. Kalau kata seorang perempuan dia boleh menikahkan diri dia sendiri, Ma'qil biarlah dia duduk marah tu lama-lama, okey tu 2-3 kali raya tu dia dah bagi anak menakan kat dia. Nampak tak kefahaman ayat ni? Ayat ni turun sebab apa? Sebab Ma'qil dia tak nak kahwinkan saudara perempuan dia dengan laki yang dah cerai dia dulu. Faham daripada sini? Wajibnya wali. Kalau kata tak wajibnya wali, apa maksud tak wajib wali? Perempuan tu dia boleh nikahkan diri dia sendiri. Ayat ni tak payah turun untuk Ma'qil. Perempuan tu dengan laki tu dah sama-sama berkenan. Perempuan tu pergi, aku nikahkan kamu dengan aku ni. Perempuan tu buat akad macam tu. Saksi kena ada lah. Wali saja tak syarat, saksi ada syarat pula. Itu tu jumhur, dalil bagi jumhur ayat ni. Adapun di sisi mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, mazhab Hanafi dia kata apa? Tak disyaratkan wali. Maksud dia apa? Kalau tak ada wali, pernikahan tu sah. Mazhab Abu Hanifah dia kata macam tu. Tapi adalah dia orang duk kahwin pun ada wali macam tu juga. Tapi kalau kata tak ada wali, sah juga perkahwinan tu. Cuma mustahab ada ke apa, tak kisahlah, makruh kan macam mana tu kan. Mana dalil bagi mazhab Abu Hanifah yang tak mensyaratkan ada wali pada pernikahan? Tengok ayat tadi, ayyan kihna. Yang kihna ni apa? Fi'il mudhari' muannas. Yankihu, yankihani, yankihuna. Yankihu mereka lelaki menikah, yankihani dua orang lelaki menikah, yankihuna mereka ramai-ramai lelaki nikah. Itu nombor 2. Tankihu dia seorang perempuan menikah, tankihani dia dua orang perempuan menikah, yankihna dia ramai-ramai perempuan menikah. Ayat ni dia kata apa? Ayyankihna azwajahuna, mereka menikah akan suami yang dulu tu. Mereka menikah tu tunjuk kata apa? Tak perlu kepada wali, mereka sendiri boleh menikahkan diri mereka tu sendiri tu. Di sisi Imam Abu Hanifah dia ambil ayat ni juga dalam ayat yang sama tapi kefahaman yang berbeza. Jadi di sisi dia tak disyaratkan wali. Maksudnya kalau tak ada wali pun sah pernikahan. Itu satu lagi dia guna dalil akli. Dalil akli ni dia guna, dia kata apa? Kahwin ni apa? Kahwin ni adalah bai'ul budha'i. Bai'ul budha'i ni, baik ni jual, budha'i ni kemaluan, faraj tu kemaluan lah. Jadi kahwin ni adalah macam bai'ul budha'i, macam jual beli. Apa? Dulu benda tu haram. Lepas tu kita pergi kedai, kita bayar duit, benda tu dah jadi kita punya. Ada. Macam tu lah juga dulu yang isteri ni haram. Tak siapa-siapa tak kenal. Lepas tu bila kita pergi jumpa dia, kita bayar mahar kahwin tu, kita bayar mas kahwin tu, pada ketika tu kita dah menghalalkan dah faraj dia. Pada ketika tu seolah macam bai'ul budha'i, jual beli kemaluan. Dia jual kemaluan dia, kita beli dengan mahar kahwin tu, pakai sampai mati. Jadi Imam Abu Hanifah dia kata apa? Tengok tu, kahwin ni adalah bai'ul budha'i. Kamu korang pergi market cari, ada tak siapa-siapa nak ada wali dekat jual beli kat market? Tak ada kan? Kalau dekat pasar tu orang jual macam tu lah, di antara muta'am qidai, di antara dua orang yang berakad saja, tak perlu pihak ketiga untuk ada wali. Macam itulah juga dalam masalah kahwin ni, tak perlu juga pihak ketiga untuk ada wali. Tak wajib, tak sampai tahap wajib. Imam Abu Hanifah dia kata macam tu. Lepas tu Imam Auza'i pula, dia punya pendapat dia macam ni sikit. Bai'ul fuduli pernah dengar? Bai'ul fuduli ni beli tolong jual. Fudul ni lebih, baik ni jual yang lebih, jual yang bangsa lebih. Apa? Contoh macam kata kita ni, seorang ni dia ada satu benda, lepas tu orang lain tolong jual dekat barang dia tu, sah ke tidak? Itu orang panggil bai'ul fuduli. Assalamualaikum. Abang boleh tolong bagi yang dekat siapa-siapa kat makcik belakang abang? Ya.
sama boleh. Jadi faham daripada sini ni. Oh, tak sempat nak lagi. Tak apalah. Ha? Apa? Apalah. Sikit-sikit lagi. Bai'ul fuduli ni jual beli yang lebih dari tu. Kalau kita duduk dalam kedai runcit kita ni, lepas tu ada barang, lepas tu kita pergi belakang, lepas tu ada orang datang, kawan kita tolong jual, boleh ke tak boleh tu? Itu tu bai'ul fuduli ni hukum dia ni adalah tawakuf, berhenti. Nampak ada lagi bai'ul fuduli ni? Kita lah ada barang lah, contohlah kan, kita ni jual durian, lepas tu kita pergi mana-mana tak, lepas tu datang customer, lepas tu kawan kita tu dia tolong jual, ini yang baguslah tolong jual, dia hati mulia. Lepas tu kita datang balik, penjualan kita tu dah berlaku ke tak, sah ke tidak penjualan yang kawan kita tu, itu tu orang panggil bai'ul fuduli. Lepas tu nak tahu dia tu sah ke tidak, tawakuf, tengok dekat kita tuan asal ni, bayar apa penjual asal ni. Kalaulah kata kita, terima kasih banyak-banyak lah, nak ambil RM2 bagi kat kau, tadi terlupa nak bagi, duduk gaduh ni, bai'ul fuduli ni. Kalau pada ketika tu, bila dia cakap macam tu, maka pernikahan tadi tu sah, tawakuf. Kalau tuan asal kata sah, sah. Ataupun kalau tuan asal tu kata tak, apa sebab tolong jual pula, buat pandai-pandai, itu tu aku simpan untuk orang mana tau, dah terpuas siap dah, mereka dia jangan buat pandai. Pada ketika tu yang dia ini, dia kena panggil balik si customer tadi tu, bagi barang balik, bagi duit balik. Sebab apa? Sebab tak sah. Jadi macam tu lah juga dalam masalah kahwin ini, di sisi Imam Auza'i rahimahullah ta'ala, wali adalah syarat bagi pernikahan, tapi tak ada wali tu tak, tapi ditawakuf. Tak ada wali tu tak membatalkan pernikahan tu, tawakuf. Lepas tu dah habis kahwin, kena tanya wali. Kalau lah wali kata boleh, sambung pernikahan. Kalau kata wali kata tak boleh, fasakh. Jadi maksud dia, sebelum kahwin je tak ada wali ni, tak boleh bersama lagi lah, kena tunggu dulu. Di si Imam Auza'i rahimahullah ta'ala. Dalil bagi kedua-dua tadi, ayat kehna, mereka menikahkan, ayat Quran. Lepas tu dalil yang kedua pula, ro'i, logik akal. Menikah tu macam jual beli dah kan. Jadi pada ketika jual beli tak perlu kepada wali, maka begitulah juga dalam masalah kahwin ini, tak perlu kepada wali. Adapun jumhur kata tak, tengok asbabun nuzul ayat ni. Kalaulah kata tak perlu kepada wali, sebab apa turun ayat ni, biarlah dia orang pergi menikah sendiri dua-dua tu. Lepas tu yang makin lama-lama dia okey lah tu. Jumhur jawab macam tu. Lepas tu jumhur buat datang hadis tu, apalah nikah illa biwali, tak ada pernikahan illa biwali, kecuali dengan ada wali. Itu jumhur kata tu, nampak tu hadis tu kata la nikah illa biwali atau kama qala, pernikahan mesti kena ada wali. Itu di sisi mazhab yang kata tak wajib wali, dia kata la nikah kamilun, tak ada pernikahan yang sempurna. Sah cuma tak sempurna aja, kecuali mesti kena ada wali. Kalau tak ada wali, sah cuma kurang sempurna. Jumhur pula la nikah sahihun, tak ada nikah yang sah kecuali dengan wali. Kalau tak ada wali, tak sah nikah tu. Perbahasan sempurna dengan sah ni kita dah bahas dah, masalah akidah tu. Amalul bil jawarih, perbuatan luar ni adakah syarat bagi sah ataupun syarat bagi sempurna iman. Siapa nampak dekat situ, dekat sini dia nampak insya-Allah. Ada persoalan kat sini? Syiah juga sama kan? Macam mana? Syiah dia boleh mau kahwin tu? Muta'ah. Okey. Muta'ah dia tepat, maksud saya kalau muta'ah tu perbahasan dia lain pula. Ini kahwin ni, yang muta'ah ni dia kahwin tapi dia jenis muta'ah. Beza muta'ah dengan yang kahwin biasa ni dekat mana beza dia? Beza dia salah satu dia dekat kita tetap masa. Itu je. Aku Tok Imam tu dia kata apa? Aku kahwin kamu dengan dia ni. Okey, cukup habis kan? Mas kahwin 1000. Kalau ni muta'ah pula, aku kahwinkan kamu ni dengan dia ni sampai hujung tahun ni. Mas kahwin 1000. Ada pertambahan sampai hujung tahun tu orang panggil muta'ah. Letakkan waktu tamattu'.
Tamattu' ni apa? Bersedap-sedap. Letak waktu sampai setahun ke, sebulan ke, seminggu ke, itu apa panggil mut'ah. Sama dari segi tak perlu wali kan. Biasa dia tak perlu wali kan. Mungkin kot. Ini. Wallahualam lah dekat situ. Cuma saya nak bagi tahu, mut'ah dengan kahwin biasa ni dia ada perbezaan sikit. Lepas tu dekat mut'ah tu perlu ada wali ke ataupun tak perlu pada wali? Itu saya tak tahu. Kita kena pergi baca kitab-kitab Syiah tu. Kita ambil satu kitab fiqh. Apa? Kitab fiqh. Tapi kalau kita belajar kitab fiqh apa kat sini? Manhaj. Fiqh manhaj. Ini kita buka fiqh manhaj. Tapi apa? Yang Syiah punya. Kita tahu kan? Lepas tu kita tengok ada tak syarat sah wali. Lepas tu dia kata tak disyaratkan wali. Pada kita itu kita tahu Syiah ni tak sah wali. Kalau sekarang ni saya tak tahu Syiah tu kena ada wali ke tidak dalam nikah mut'ah dia tu. Yang sama tak sama beza nikah mut'ah dengan nikah biasa ni dekat letak waktu saja. Yang tu yang saya tahu. Ada wali ataupun tak ada wali tu saya tak tahu lagi. Nantilah insya-Allah kalau tahu kita bagi tahu. Okay. Nampak ada lagi soalan kat sini? Tak ada. Tak ada, kita sambung. Tadi tu just pemberitahuan, info macam tu je. Tak suruh pun pergi menikah tak pakai wali. Saya pergi cari siapa-siapa cakap kat perempuan, boleh lah nikahkan diri sendiri. Sebab apa? Tu jumpa dalam pengajian tafsir Jalalain tu, siap-siap buat datang dalil lagi tu. Ayyan kihna fi'il mudhari' tu habis. Jangan jadi susah. Ini macam tahu macam tu je. Zalika demikian an-nahyu 'anil fadli, an-nahyu 'anil 'adli. Demikian tu apa? An-nahyu 'anil 'adli. Tegah daripada nahyu ni larang, an daripada adli ni tegah. Larang daripada menegah. Wali tak nak bagi anak bawah dia tu kahwin tu, larangan daripada menegah tu yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dinasihatkan dengan dia, diambil nasihat dengan hukum tadi tu. Jangan dia tak bagi kahwin tu. Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Akan orang yang daripada kalangan kamu ni yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Apa? Orang Islam yang beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat. Kalaulah jadi macam ni, jadi apa-apa, kalau orang yang di bawah tanggungan dia ni nak rujuk balik bil ma'ruf dengan cara yang baik, dia tak boleh nak tegak. Biarlah lagi bini tu kahwin. Dulu tu tak apalah, nak buat macam mana, dah terlepas muda lagi waktu tu kan. Sambung lagi. Li'annahu al-muntafa'u bihi. Kerana sesungguhnya dia tu al-muntafa'u bihi, yang dapat manfaat dengan hukum dia tadi tu. Dia tak payah nak kena jaga budak tu dah. Zalikum ay tarkul adli. Bermula demikian tu apa? Tarkul adli, tinggal menegah tadi. Azka khairul lakum, azka lebih bersih, lakum bagi kamu, wa athhar dan lebih suci bagi kamu. Lakum ni bagi kamu, kamu wali, walahum dan bagi mereka suami isteri tadi tu. Sebab apa kata jangan tegah ni lagi suci dan lagi bersih? Azka lakum wa athhar, lebih suci dan lebih bersih. Lima yukhsha ala zawjaini minar ribati. Lima, kerana yukhsha ala zawjaini, yang ditakuti di atas suami isteri, minar ribati, iaitu daripada tahmah, bisababil alaqati bainahuma, dengan sebab alaqah, dah ada hubungan di antara keduanya. Tohmah ni, ribah ni macam tohmah, macam fitnah macam tu. Sebab apa pula? Wali ni kalau kata yang adik dia tu, anak dia tu nak nikah balik dengan yang laki dulu tu, bagi je lah. Kalau kata benda tu baik, dia nak nikah sungguh-sungguh tuan, dia dah taubat dah kan. Sebab apa? Sebab kalau bagi menikah tu orang panggil apa? Azka lakum wa athhar, lebih membersihkan bagi kamu dan bagi mereka. Apa yang membersihkan bagi mereka tu? Sebab nak hilang tohmah yang di antara tu. Dia orang ni dah pernah laki bini dah. Lepas tu kalau tak bagi kahwin juga, dia orang berani nak buat pelik-pelik macam tu. Sebab dah terbiasa dekat. Jadi pada ketika tu, tak apalah, bagi je lah kahwin, walaupun tak suka dekat menantu tadi tu. Nampak insyaAllah saya ni? Tu kalau dia kena kait dengan lafaz bil ma'ruf, dengan baik tu. Tapi kalau kita tahu, kalau suami tu dia nak
tapi bukannya sebab baik, sebab dia dendam lagi kat anak ke apa semua kan. Pada ketika tu bukan bil ma'ruf, wali ada hak untuk tak bagi. Itu tu kata dalam Quran ni setiap dia punya lafaz tu ada faedah masing-masing. Wallahu ya'lamu, Allah SWT dia tahu, ma fihi maslahat, apa yang padanya ni ada maslahat. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu ni tak tahu. Zalika, akan apa yang demikian tu. Bila mana Allah Ta'ala tahu, kamu tak tahu, keluar tafriq dia, keluar natijah dia. Fattabi'u amrahu, maka kamu ikutlah amrahu, urus apa, perintah Allah SWT. Dia nampak tu, kita kan minggu-minggu lepas pun kita dah kata dah, dia datang ayat hukum, lepas tu dia letak takkid. Takkid ni apa? Nak menguatkan apa? Itu tu kamu bagi balik tu, dia orang kahwin balik tu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih mensucikan bagi kamu. Lepas tu takkid. Apa takkid dia? Allah Ta'ala tahu lah, kamu ni tak tahu. Dah, jangan duk fikir banyak-banyak, bagi je kahwin. Itu dia nak menguatkan hukum tadi tu. Hukum, lepas tu dia dah buat datang kebesaran Allah. Allah Ta'ala tahu, kamu tak tahu. Faham daripada situ, ikut cukup lah. Ini keindahan bahasa Al-Quran tu. Tak bagi program, lepas tu dia ada takkid, dia ada nak menguatkan ayat lepas dia. Okay. Ada apa soalan kat sini? Ada siapa pun jatuh duit? Tak ada. Kita ada, kita sambung. Ni dah nikah dah, dah dapat anak dah, nak bagi menyusu. Ayat lepas ni lagi menyusu. Tak apalah, pelan-pelan insyaAllah nikah. Wal walidatu yurdi'na, wal walidat, walidun. Okey. Apa? Walada ni apa? Walada ni anak tu kan. Lepas tu walidun, orang yang bagi beranak. Walidun ni ayah. Walid. Lepas tu kalau mak, walidatun, ditukar jadi tak. Walidun ayah, walidatun mak. Lepas tu walidatun, walidatani, walidatun, satu mak, walidatani, dua mak, walidatun, ramai-ramai mak. Ayat ni wal walidatu, ibu-ibu. Wal walidatu yurdi'na, ibu-ibu tu yurdi'na, menyusu. Apa? Liyurdi'na, hendaklah mereka menyusu. Lam kat situ lam amar, lam amar wa'id. Ibu-ibu tu kena menyusukan auladahunna haulain, akan anak-anak mereka tu haulain, amain, 2 tahun, kamilain, yang sempurna. Betul? Sifatun muakkadatun. Ayat kamilan itu adalah sifatun muakkadah, sifat, tapi sifat yang jenis nak menguatkan. Maksud dia apa? Kalau kita tak letak lafaz kamilan itu pun kita dah faham lah. Ibu-ibu tu kena menyusukan 2 tahun. 2 tahun tu apa? 12 apa? 24 bulan lah, 2 tahun. Tapi Allah Ta'ala letak lafaz kamilan itu, ibu-ibu tu kenalah menyusukan anak 2 tahun yang sempurna. Lafaz sempurna tu dia tak ada faedah. Apa maksud tak ada faedah? Kalau tak bagi tahu pun orang tahu 2 tahun tu adalah 24 bulan. Jadi bagi tahu dekat sini ni adalah sifatun muakkadah. Dia nak bagi kuat saja, nak bagi lagi kejap. Apa maksud 2 tahun? Maksud 2 tahun tu adalah 24 bulan. Jadi Allah Ta'ala letak kamilai, 2 tahun yang sempurna. Sifatun muakkadah, sifat, tapi sifat yang nak menguatkan. Dia ada sifat lazimah, lepas tu dia ada sifat yang biasa tu. Contoh macam apa? Rumah baitun kabirun, rumah yang besar. Kalau kita tak bagi tahu besar tu, kita tak tahu rumah tu kecil ke besar. Jadi dekat situ tu kita perlu kepada sifat tu. Rumah yang besar, baitun kabirun. Kalau tak bagi kabir tu, kita tahu rumah tu kecil ke besar ke macam mana. Tapi dekat sini ni haulain 2 tahun. Kita tak bagi tahu sempurna pun kita tahu dah 2 tahun ni adalah 24 bulan. Bagi tahu sempurna ni nak menguatkan lagi 2 tahun tu. Untuk siapa ni? Liman arada ayyutimma radha'ah, untuk orang yang mahu nak menyempurnakan akan menyusu. Kalau orang nak bagi susu anak sempurna tu, bagilah 2 bulan.
lepas 2 tahun. Lepas 2 tahun letak Colgate. Wala ziyadata alaih, tak lebih 2 tahun tu. Sebab apa lagi lah, betul lah, nak bagi fitah, bagi bercerai yang susu, cari anak, buat anak lain pula kan, dia 2 tahun je selang. Dia bagi tahu bukan budak tu nak dengar kan. Okey, kita sambung. Wa alal mauludi lahu, ala ni maksud dia lil wujub. Ala dia huruf hijaiyah tu dalam bahasa Arab dia ada banyak makna tau. Dia bukan maksud dia ada makna, dia ada faedah dia. Al-Quran hujjatul laka au alaika. Quran dia akan menjadi hujah yang memberi manfaat kepada kamu, au alaika, ataupun menjadi mudarat yang bagi mudarat pada kamu. Kamu baca Quran tapi kamu riak, Quran nanti tu akan buat kamu jadi payah dekat akhirat. Sebab apa? Ala tu, alaika dengan mana ala lil madar, ala dengan mana mudarat. Dekat sini ni ala lil wujub, ala dengan makna wajib. Wa alal mauludi lahu, dan wajib ke atas maulud. Siapa maulud? Ai abi, bapa ayah tu. Rizquhunna it'amul walidati, rizquhunna bagi rezeki kepada mereka. Apa? It'amul walidati, bagi makan kepada mak-mak tu. It'am bagi makan. Wa kiswatuhunna, dan kiswah, kiswah ni bagi pakaian kepada mak. Bagi tu sebab apa? Alal irda, kerana menyusu. Kalau dapat anak, lepas tu ayah ni dia kena bagi duit, dia kena bagi makan, dia kena bagi pakaian dekat mak tu yang menyusu anak dia tu. Jadi kita faham orang perempuan ni dia macam bekas macam tu, dia pinjam sekejap, tu dah habis tak boleh letak tepi. Ini anak siapa? Anak laki tu juga. Faham daripada sini lah, tak apalah, nanti kita lalu sikit. Bila tu, idza kunna mutalliqatin, idza kunna, apabila perempuan mak susu tadi tu mutallaqatin, yang isteri-isteri yang telah ditalak. Seorang tu dia kahwin, lepas tu dia talak bini dia. Pada ketika dia talak, dapat anak. Lepas tu anak siapa tu? Anak tu adalah anak dia. Bila mana anak tu anak dia, pada ketika tu ayah ni dia wajiblah untuk tarbiyah, untuk memelihara anak tu. Lepas tu anak-anak mesti nak kena minum susu kecil lagi. Lepas tu nak ambil mana susu? Kita suruh mak dia tu tolong susu yang dah kena cerai tadi tu. Lepas tu nak buat macam mana? Lepas tu bagi upah dekat mak dia. Sebab anak tu apa? Anak tu anak ayah. Mak tu macam bekas macam tu je kan. Lepas tu apa? Bil ma'ruf, dengan cara baik. Sebab apa kenapa? Tak, dia ada lafaz idza kunna mutallaqat, apabila mereka tu kena talak. Adapun dia keluar hukum sikit. Jadi faham daripada situ, seorang lelaki ni bila dia talak isteri dia, pada ketika tu dia dah tak wajib dah bagi nafkah dekat isteri dia. Lepas tu kalau lah kata ada anak tu isteri dia tu wajib nak bagi menyusu, bagi makan kat anak tu, tak wajib. Lepas tu duit nak jaga anak tu ambil pada siapa? Ambil daripada ayah tadi tu, walaupun dah bercerai. Jadi pada ketika tu anak tu nak minum susu, ambil mana? Ambil daripada duit ayah tu lah. Supalah habis-habis dengan beli susu kedai, ambil susu mak dia tu kan. Supaya habis-habis macam tu. Jadi faham daripada sini, kalau lah kata mak dia tu tak mau bagi menyusu anak tu, yang ayah dia ni tak payah bayar dekat mak dia, pergi bayar kat orang lain, cari siapa-siapa kan, makcik mana-mana kan, ni tolong susu anak saya, saya bayar macam ni. Tu, nampak tu? Faham daripada sini tu. Ini orang panggil ayat hukum akad. Bila mana ayat hukum akad, dia akan keluar hukum-hukum macam tu lah. Jadi faham daripada sini lagi, kalau lah kata mak tu dia tak menyusu anak, ayah tak wajib. Itu untuk apa? Itu untuk masalah mutallaqah, untuk masalah orang perempuan yang kena cerai. Adapun orang yang kena cerai, orang yang bukan kena cerai, isteri betul ni, kalau isteri betul tu, ayah tu dia memang dah kena bagi makan. Ayah tu kena bagi makan dengan bagi pakaian kepada isteri tu sebab apa? Sebab dia ayah. Bila mana dia kahwin tu, dia kena wajib kena bagi nafkah dekat isteri. Lepas tu bila mana seorang isteri tu lahirkan anak, pada ketika tu
ayah tu nak menyusu tu isteri tu dia boleh minta upah dekat laki dia lagi. Nampak sini ya? Ibu bila mana seorang lelaki dihamilkan seorang perempuan, lepas tu dapat anak, adakah ibu tu wajib menyusukan anak tu? Keluar kefahaman ibu tu tak wajib menyusu anak tu. Lepas tu apa? Kalau lah kata ibu tu tak nak menyusu pun, nak jaga kan, lepas tu ayah tu dia kena cari siapa-siapa tolong bagi menyusu anak tu. Tapi kalau kata ayah tu tak ada duit, dia pindah hukum pula, boleh paksa ibu tu. Itu dia step-step dia. Bagi pakaian, bagi makanan tu apa? Bil ma'ruf. Apa maksud bil ma'ruf? Bi qadri taqatihi, dengan kadar yang dia mampu. Lepas tu la tukallafu nafsun illa wus'aha. Tak diberati akan seseorang tu illa wus'aha, kecuali sekadar yang dia mampu. Allah Ta'ala tak payahkan kita dengan sekadar apa yang mampu. Kalau kata Allah Ta'ala jadikan kita macam ni, seorang tu dia kena bertanggungjawab macam mana? Dia tu kena bertanggungjawab sekadar yang dia mampu lah. Kalau lah kata gaji dia 1,000, jadi bertanggungjawab cara gaji 1,000 lah. Yang laki, yang bini tu pun kena faham-faham sama lah. Tu biqadri taqatihi, dengan sekadar dia mampu. Kalau lah kata gaji dia 10,000, suami tu, isteri tu boleh lebih sikit sebab dia mampu lebih sikit 10,000 tu. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Tak diberati akan satu jiwa illa wus'aha, kecuali sekadar apa yang dia mampu. Wajib bagi nafkah anak, wajib bayar susu anak, wajib. Kalau isteri minta lah, kalau dia tak minta, terima kasih banyak kan. Lepas tu nak upah tu berapa banyak, ada tak limit dia? Mesti kata 1,000 ke sebulan ke, ataupun sehari apa 20 ringgit ke, macam kerja kilang tu kan. Tak ada, ikut kemampuan suami tu. Lepas tu Quran bagi tahu, ayat ni dia cantik, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang tu tak diberati sekadar dia mampu. Itu Quran cerita lagi. Apa maksud tak diberati tu? La tudarra walidatun biwaladiha. La tudar, janganlah memudaratkan, tidak dimudaratkan, jangan memudaratkan walidah akan mak biwaladiha, dengan sebab anak. Apa maksud jangan memudaratkan mak dengan sebab anak? Bisa babihi, dengan sebab anak. Ba tu bahasa babiah, ba dengan makna sebab. Bi an tukraha ala irdanihi idza imtana'at. Bi an tukraha, dengan bahawasanya tukraha, dipaksa mak tu juga ala irdanihi, apabila di atas nak menyusu anak tu, idza imtana'at, apabila mak tu dia tak nak. Orang perempuan kalau ni kan dia nak jaga, kalau bagi menyusu jatuh lah. Lepas tu dia tak nak bagi menyusu. Lepas tu pada ketika tu ayah tu tak boleh nak paksa isteri dia bagi menyusu anak. Apa? La tudarra walidatun biwaladiha. Tak boleh dimudaratkan mak dengan sebab anak. Ayah kena pergi beli susu kedai. Lepas tu wala yudar mauludun lahu biwaladihi. Dan tak boleh dimudaratkan juga mauludul lahu, ayah tu biwaladi, dengan sebab anak, bisababahi. Nombor 2 ni bi ayyukallafa ni ba taswir. Apa mudarat tu macam mana? Taswir, musawwarun, dibuat contoh, dibuat rupa. Bi ayyukallafa faqa taqatihi, dengan bahawasanya ditekan, ditakalluf faqa taqatihi, di atas kemampuan ayah tu, kemampuan ayah. Gaji 1,000 dia, tapi mak bini dia tu minta, kalau nak pergi menyusu anak boleh 500, habis dah setengah gaji dia. Lepas tu wa idhafatul waladi ila kullin minhuma fil mawdi'aini lil istiqaf. Wa idhafat sandarkan al waladi ila kullin minhuma, anak tu kepada setiap daripada keduanya. Sebab apa Quran ada sebut biwaladi. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Sebab apa Quran sebut anak? Janganlah memudaratkan mak kepada anak. Kalau bahasa kita kan, janganlah memudaratkan mak tu dengan sebab anak, dan janganlah memudaratkan ayah tu dengan sebab anak. Memudaratkan mak tu macam mana? Kalau anak ni ayah yang wajib kena jaga, kena bela. Kalau kata mak tu tak nak menyusu, ayah tak boleh paksa mak menyusu juga.
Lepas tu kalau mudharah ayah tu pula, janganlah minta mak tu minta upah banyak sangat, upah yang lebih daripada kemampuan ayah tu. Idhafat, disandarkan mak ataupun ayah kepada anak tadi tu, biwaladiha, biwaladi, walad ni anak, fil mawdi'ain, pada dua tempat, lil istiqtaf, adalah istiqtaf. Istiqtaf ni maksudnya melembutkan hati. Nampak tak? Sebab apa? Sebut anak kat sini ni nak bagi lembut hati. Itu tu anak apa? Tu anak kita juga. Jadi kita kira harga member dah lah. Macam tu. Kalau nampak tu, tapi yang selani ni biasa tu mak tu memang dia suka rela lah kan. Dia nak bela anak dia tu. Mana ada mak tak sayang anak. Jadi sebab apa Imam Jalalain dia kata lil istiqtaf? Sebab apa? Sebab dia nak kata dekat sini ni la lin nasab, bukannya sebab nak bagi tahu keturunan. Tak boleh dimudharatkan mak dengan sebab anak, tak boleh dimudharatkan ayah dengan sebab anak. Bagi tahu anak kat sini adalah nak istiqtaf, nak melembutkan hati saja. Itu anak kita juga. Itu pun anak kita juga. Kita mudah-mudah. Bukannya dengan Imam Jalalain bagi tahu istiqtaf ni supaya kita faham, sebut anak kat sini ni bukannya dengan makna nak bagi tahu keturunan. Tak boleh dimudharatkan mak tu dengan sebab anak, tak boleh nak dimudharatkan ayah tu dengan sebab anak. Jadi kita faham, oh mak anak tu anak ayah juga, anak tu anak mak juga. Maksudnya keturunan ni bin. Anak ni kita boleh bin kepada ayah, anak ni kita boleh bin kepada mak. Tak, sebab bin ni nasab ni kepada ayah je, dia tak bin, dia tak nasab kepada mak. Nasab ni dia ikut ayah, dia tak ikut mak. Daripada sebab tak ikut mak tu lah dia keluar hukum banyak lagi, hukum faraid apa semua tu kan, dia ikut belah laki tu. Jadi sebut lil ayah anak, mak anak ni nak bagi tahu, nak bagi lembut hati dia, bukannya nak bagi tahu nasab. Sebab nasab ni, keturunan ni dia tak pergi ke mak, dia pergi kepada ayah. Kalau mak tu tak ada wan, tak ikut lah, ikut belah ayah dia tu. Okay. Ada apa soalan kat sana? Kita lalui. Wa 'alal warithi, tengok tu. Dan wajib ke atas waris. Apa? Ai warisil abi. Waris kat sini adalah bayi. Waris, orang yang mewarisi ayah. Warithil abi, orang yang mewarisi ayah. Kalau ayah mati, dia makan pusaka. Siapa? Huwa sobi, wa huwa sobi, baby tadi itu. Apa? Ay ala walihi fi malihi. Wajib ke atas wali bayi itu fi malihi, pada harta dia. Mithlu dhalik, seumpama demikian. Ayah wajib, kalau mak tak wajib ayah tu bagikan duit dekat mak tu untuk menyusu anak. Macam tu dah juga wajib kena ambil duit daripada bayi tu untuk bagi menyusu, bagi upah menyusu tu. Tapi siapa ambil tu? Ambil daripada wali yang tolong jaga duit dia tu lah. Tengok tu, allazi 'alal abi, yang wajib ke atas abi, lil walidati, bagi mak dia tu, minar rizki wal kiswati, iaitu daripada bagi makanan dan kiswah, dan bagi pakaian. Kalaulah kata seorang perempuan tu kena cerai, lepas tu yang laki tadi tu nak macam mana, kena ambil duit daripada suami dia. Suami dia kena bagi pakaian dengan kena bagi makanan. Macam itulah juga pada ketika ni kalaulah kata tak ada suami, kena boleh juga ambil daripada harta anak tu. Ayah mati, dia ada tahu dapat dekat mak ni dapat apa? Dapat 1/6, 1/8 tu. Dekat anak, anak dapat banyak lagi. Lepas tu mak tadi tu nak buat macam mana? Dia wajib kena susukan anak ke tidak? Anak tu memanglah anak dia, tapi kalau ikut kewajipan tu tak wajib kepada dia. Kalau kata dia menikah baru, dia kena ikut yang laki baru pula. Pada ketika tu boleh kita ambil harta anak tadi tu yang dia waris daripada ayah dia tu untuk bayar mak dia, bayar upah menyusu tu. Ini ni sekadar hukum. Kalau kita fight dekat mahkamah, macam ni lah yang kita ikut. Tapi yang duk berlaku sekarang, orang tak kisah dah. Bukan tak kisah, memang orang perempuan ni memang dia nak bagi menyusu anak dia kan. Siap bubuh dalam, itu tunjuk dalam FB lagi, bulat-bulat. Dan kan, memang orang nak bagi menyusu anak dah. Kalau kata hukum, kalau kata bersama-sama berlawan, macam ni cara hukum dia. Fa'in arada, faham daripada ayat wa'alal waris ni,
bayi pun kena bayar dekat mak dia tu juga. Bayi yang cerita yang jadi kena talak tadi tu, mak dia kena talak tu. Fa'in, ada apa soalan kat sini? Tak ada, kita sambung. Fa'in arada ay janganlah pula. Fa'in arada ni cerita dah lepas bercerai susu lah, ataupun tak bercerai susu lagi pun boleh juga. Tapi nak bagi bercerai susu awal, wajib bagi susu tu 2 tahun. Tapi kalau kata dia orang dah deal sama-sama tak nak bagi 2 tahun, bagi setakat setahun setengah, ni ayat lepas ni kita nak baca. Tapi dia tengah-tengah, dekat belakang banyak lagi. Lepas tu sekarang pun dah 11:59 lah. Ada beberapa soalan kat sini? Okay, kita kena tahu ini ni Al-Quran. Bila mana Al-Quran dia asal. Apa maksud asal? Dia kalau kata makanan tu Al-Quran ni supaya macam rempah-rempah ikan tak masak lagi yang dekat market tu, Jalan Ibrahim tu. Macam itulah Al-Quran. Kalau kita nak belajar fiqh sungguh, kita pergi dekat kelas fiqh. Dia dah tolong kita banyak-banyak dah. Supaya macam ni lah, orang tak pandai masak macam saya ni, kalau saya pergi market pun supaya tu juga. Tak ada faedah bagi saya tak reti. Nak ambil ikan apa semua tak kenal. Kalau ambil pun balik tak boleh masak supaya tu juga. Tapi kalau kata orang pandai masak, dia pergi pagi-pagi, dia beli-beli, dia balik, dia masak-masak sambil dia membebil tu, betul lagi dia balik, makan. Nampak tu? Macam tu lah. Kalau lah kata kita tak reti nak ambil hukum daripada Al-Quran, tapi kita lalu kita baca saja. Sebab nak tinggal sayang, takkan kita nak tinggal. Kita sekadar bagi tahu ni ikan ni macam ni. Cara masak macam ni. Letak garam cukup rasa. Sampai sekarang saya tak tahu cukup rasa tu banyak mana. Tapi kalau kata orang pandai, dia baca macam ni, inilah hukum macam ni. Itu je. Ada apa soalan kat sini? Tak ada. Alhamdulillah, kita syukur kita banyak-banyak pada Allah SWT. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang buruk tu di atas kelemahan diri saya. Tempat mana kita boleh amal tu insyaAllah kita amal. Tempat kita tak boleh amal tu kita tak payah amal. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.